Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi di dalam sesi belajar membaca Al-Quran langsung daripada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Hari ini kita akan berada dalam siri yang ke-12 dalam belajar membaca surah Al-Humazah. Sebelum saya teruskan pembelajaran kita, saya mohon supaya mereka yang baru view tolong subscribe dan scroll siri-siri yang lepas, iaitu dalam membaca Al-Quran siri yang ke-12, maknanya 11 siri telah berlalu. Jadi scroll lah semula daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah Al-Humazah ini. Kemudian teruskan dengan siri-siri yang akan datang. InsyaAllah kita sama-sama share dengan kawan-kawan yang lain supaya dalam sebab kita belajar, kita dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Dengan itu kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Baik. Setiap kali kita membaca Al-Quran, jangan lupa kita bermula dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iaitu ayat ta'awuz, iaitu berlindung kita kepada Allah SWT daripada syaitan yang derajam. Dan kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ayat yang pertama terdiri daripada 4 kalimah di dalam surah Al-Humazah ini, bermula dengan huruf waw baris di atas, bunyinya wa, kemudian dia dimatikan dengan huruf ya, jadi bunyinya y. Iaitu bagaimana membacanya dengan lembut, iaitu mengikut hukum huruf lin, ya. Itu sebab sebelum ya baris di atas. Baik. Kemudian huruf yang berikutnya ialah huruf lam baris hadapan di atas, ya. Bunyinya lun, tetapi kita perhatikan apakah huruf dalam permulaan kalimah yang kedua. Perhatikan di sini, iaitu huruf lam, ya. Yang paling penting huruf lam bertasydid. Maknanya kita kena apa hukum tanwin bertemu dengan lam, iaitu hukumnya dibaca dengan idgham bila gunnah, tanpa dengung, ya, iaitu huruf lam dengan ra. Apabila tanwin bertemu ataupun nun sukun bertemu, maka dia dibaca dengan idgham tapi bila gunnah, tanpa dengung. Jadi bunyinya lul, wailul. Maknanya baris depan dua ni jadi baris depan satu, dimati dengan huruf lam. Bunyinya begitu. Suku kata yang ketiga ini wailul, ya. Jadi suku kalimah yang kedua, lam baris di bawah li, ya. Kemudian kaf baris hadapan bertemu dengan huruf lam yang tasydid, iaitu maknanya satu lam yang mati, bunyinya kul, ya. Likul. Kemudian lam ini dibariskan bawah li, likulli, ya. Jadi sambungannya daripada kalimah pertama dengan kalimah kedua, wailul likulli, iaitu diidghamkan tanpa dengung, ya. Ingat penyambungnya, ya. Kemudian kita pergi kepada kalimah yang ketiga, bermula dengan ha baris hadapan bunyi hu, mim baris di depan baris atas bunyi ma, huma, zai baris di atas bunyi za, ya. Kemudian ta marbutah, ya, baris di bawah tanwin, ya, iaitu bunyinya tin, tetapi perhatikan apakah huruf selepas tanwin ini, huruf berikutnya, iaitu huruf lam juga. Maka kita baca dia dengan idgham bila gunnah, iaitu terus masukkan til, ya, humazatil. Kemudian kita pergi kalimah yang keempat, iaitu lam baris hadapan lu, kemudian mim baris di atas ma, kemudian zai baris di atas za, kemudian ta marbutah di sini yang akhir, ataupun ta simpul. Apabila kita wakaf, ini dua, satu ta marbutah, ini satu lagi ta marbutah. Ta marbutah ataupun ta simpul, orang Melayu cakap. Baik. Bila kita wasal tadi kita baca ta, tetapi apabila kita wakaf kita kena baca ha, iaitu lumazah. Jangan baca lumazat, jangan baca ta, baca ha, itu bagi ta marbutah. Jadi kita baca daripada mula wailul likulli humazatil lumazah. Jadi kita baca, bila kita baca dengan lancar,
Wailul likulli humazatil lumazah. Itu cara membacanya. Kalau tak dapat, ulang balik tayang view dia. Baik. Kita pergi kepada ayat yang kedua, bermula dengan allazi. Allazi di sini kita membaca, kalau alif lam kita dah baca, kita dah mengetahui tentang hukum alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif ni, lam ta'rif kita baca dengan baris atas. Alif lam bermula daripada surat ayat, maknanya kita kena baca dengan baris atas. Bunyinya alif baris atas bunyinya a, tetapi bertasydid dengan lam sini bunyinya al. Iaitu kita idghamkan dengan idgham syamsi dengan huruf lam, kerana huruf lam adalah huruf syamsiah, maka kita baca dengan idgham syamsi bunyinya al, dan lam baris atas la, zal baris bawah zi, tetapi mati dengan ya, baca dengan man asli dua harakat, bunyinya allazi. Zi yang panjang, 1, 1, 2. Baik. Kalimah yang kedua ialah jim baris di atas ja, mim baris di atas ma, dan ain baris di atas a. Jadi jama'ah, jama'ah. Baca jama'ah. Jangan jama'ah atau jama'ah. Salah. Jama'ah. Terus 1, 1, 1. Jangan jadikan dia antaranya mana-mana jadi dua. Jadi kalimah yang ketiga, mim alif di atas ma. Mim batas ma bertemu dengan alif, baca dengan ma asli dua harakat. Ma. Dan lam alif tanwin bertemu pula dengan waw. Perhatikan. Kalau kita baca dia saja tanpa huruf kalimah berikutnya, bunyinya lan. Tanwin bunyinya lan, tetapi dia bertemu dengan waw. Jadi tanwin bertemu dengan waw dibaca dengan idgham bi gunnah, iaitu dengan dengung. Iaitu ma lau lan lau. Baik, baca macam baris satu saja. Lau, bunyinya ma lau wa'ada. Kalimah berikutnya waw baris atas wa, ain baris atas a, tapi mati dengan dal, bunyi ada, wa'ada. Kemudian dal baris di atas da, kemudian dal juga baris di atas da, bertemu dengan dal, dal bertemu dengan dal. Ini adalah dianggapkan sebagai mutamatsil lain, iaitu tak ada apa-apa perbezaan, cuma baca benda yang sama, da. Kemudian dimatikan dengan ha, iaitu baris harapan. Jadi kita mati sukunkan ha ini, bunyinya dah. Wa'addadah. Bila kita membaca seterusnya, kita baca dengan cara perlahan. Allazi jama'a malau wa'addada. Wa'addada. Kita baca seperti orang dah biasa membacanya. Jadi macam mana? Allazi jama'a malau wa'addada. Idgham bi gunnah ini kena baca dengan dua harakat. Iaitu dua harakat sebuah dua h misalnya. Dua h itu menunjukkan dibaca dua harakat. Baik. Kemudian kita pergi ayat yang ketiga, bermula dengan 1, 2, 3, 4 iaitu 4 kalimah juga, bermula dengan huruf ya baris di atas, dimati dengan ha. Jadi bunyinya yah. Ha ni adalah ha tengah halqum, iaitu berbunyi hamas, berangin. Jadi bunyinya yah, keluar angin kita. Kemudian sin juga pun hamas juga, bunyinya sa baris di atas, yah sa. Kemudian ba baris depan, bunyinya bu, yah sabu. Bermula dengan kalimah yah sabu. Suku kata pertama bunyi yah, suku kata kedua bunyi sa, suku kata ketiga bunyi bu. Ada 3 suku kata di sini, tiap baris berbunyi. Baik. Kemudian kita pergi kalimah yang kedua, iaitu hamzah baris di atas bunyi a, di pangkal halqum a, tetapi dia ditasydid dengan nun, jadi bunyi an. Kemudian nun ni bertasydid, baris di atas bunyi na, tapi oleh kerana dia nun bertasydid, bacaan an itu naklah digunakan, wajib digunakan, iaitu an. Berapa harakah? 2 harakah juga. 2 harakah kita baca dengungnya,
iaitu anna. Mana 2 1. Kemudian kita bertemu dengan mim baris di atas. Selepas mim ada huruf alif, maka dia diguna mad asli baca dengan 2 harakah. Ma. Lam baris di atas bunyinya la. Kemudian ha di sini baris hadapan hu, tetapi di sini selepas huruf ha ni sebelum huruf ha baris di atas, dan selepas huruf ha ini baris di atas juga. Tetapi di sini bertemu dengan hamzah. Hamzah baris di atas, maka mad silah hukum mad silah tawilah digunakan di dalam bacaan ini, menunjukkan dia dibaca 4 atau 5 harakah. Malahu. Baru kita pergi kalimah yang berikutnya, itu hamzah baris di atas tetapi dimati dengan kha. Jadi kha ini ada huruf istilah, iaitu dia berada di atas halkum ataupun hujung halkum atas ini, selepas tengah atas. Jadi bunyinya iaitu ketat sikit bunyinya, istilah istilah. Kemudian lam baris di atas la, da baris di atas da, kemudian ha di sini baris hadapan hu. Tetapi oleh kerana kita wakaf, maka kita sukunkan. Melainkan kalau kita sambung baru kita bunyi hu 2 harakah, iaitu mad silah qasirah. Sana dia bertemu dengan huruf, iaitu huruf kaf di sini yang berbaris. Baik. Tapi kita tidak sambung, kita wakaf di sini. Jadi bunyinya akhlada. Baik. Kita baca dengan perlahan dulu. Yahsabu annama lahu akhlada. Dapat? Kita baca dengan seperti bacaan biasa. Yahsabu annama lahu akhlada. Itu cara membacanya. Dan kita pergi kepada ayat yang keempat, iaitu ada 4 juga kalimah. Kalimah pertama kalla, kaf baris di atas bertemu dengan lam bertasydid, iaitu bacanya kal. Kemudian lam alif di sini baris di atas baca dengan mad asli 2 harakah, kalla. Kemudian perhatikan ada tanda sad lam ya di sini, menunjukkan dia aula di wasal, iaitu lebih baik diwasalkan. Tapi kalau tak ada, kita tak nak wasal pun tak apa, tak jadi hal, iaitu kita berhenti baca kalla, kita berhenti sekejap baru kita sambung dengan kalimah berikutnya. Baik. Kalimah berikutnya lam baris di atas la, ya baris di hadapan dengan nun mati yun, tetapi nun ni sukun, bertemu pula dengan huruf ba, maka kita kena baca dengan iklab. Jadi la yum, bunyinya iklab. La yum baza, ba baris di atas ba, za baris di atas za, kemudian ditasydid dengan nun jadi zan na. La yum iklab. Iklab ni baca dengan dengung 2 harakah. Saya tulis 2 harakah, 2 h, 2 harakah. Jadi la yum bazan, baik, nun tasydid wajib digunakan zan tu. Zanna, la yumbazanna. Kemudian pergi bertemu dengan huruf fa baris bawah fi. Perhatikan dia, kalau dia mati dengan ya jadi mad asli, tetapi selepas dia bertemu dengan alif lam, iaitu alif lam apa? Alif lam qamariyah. Maka kita baca dengan izhar kamari, bunyinya fil, dimatikan huruf fa dengan huruf lam. Jadi bunyinya fil. Kemudian ha baris hadapan bunyinya hu, ta baris di atas huruf istilah ta, hu ta. Kemudian mim baris di atas ma, ta marbutah lagi kita jumpa baris di bawah ti. Kemudian apabila kita wakaf, kita baca dengan ha mah, iaitu mati dengan ha, iaitu fil hu ta ma. Baik, kita baca daripada mulanya, iaitu daripada kalla, kita sambung terus. Kalla la yumbazanna fil hutama. Okey, itu cara membacanya. Kalau wajah keduanya baca kalla,
la yumbazanna fil hutama, iaitu kita wakaf kat sini. Wajah kedua tadi. Baik, kita baca biasa dia terus dengan wasal kerana ayat ni pendek. Jadi kita wasalkan saja. Kalla la yumbazanna fil hutama. Itu cara membacanya, iaitu dengan wasal di sini. Baik. Kita pergi iaitu ayat yang kelima, 1, 2, 3, 4 juga, iaitu bermula dengan waw baris di atas wa, mim baris di atas bertemu dengan alif ma, tetapi selepas huruf mat bertemu dengan hamzah, maka kita wajib membaca dengan panjang. Di sini ada tanda gelombang, iaitu tanda gelombang menunjukkan kita kena baca dengan panjang lebih daripada mat asli, iaitu lebih daripada 2 harakat, iaitu 4 atau 5 harakat. Hukumnya iaitu mat jaiz. Kenapa panggil mat jaiz? Kerana mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Sebab mat jaiz. Kalau dalam 1 kalimah kata hamzah kat sini, maka kita baca dengan mat wajib, muttasil. Sama juga 4 atau 5 harakat, tapi ini adalah mat jaiz kerana dalam 2 kalimah mat ni bertemu dengan hamzah. Baik. Jadi bunyinya wama 4 bit. Baik. Hamzah baris di atas dimati dengan dal ada. Baik. Apabila dal ini adalah huruf kalkalah, dia berada di tengah kalimah, maka dia mati di tengah kalimah, dia kena gunakan hukum kalkalah sughra. Bunyinya ada. Dia lembut sikit sebab dia dalam tengah kalimah. Baik. Ra baris di atas bunyi ra, baca dengan tebal, tapi ra ini ada bertemu dengan mat, baca dengan mat asli ra, 2 harakat bacanya. Kemudian kaf baris di atas bunyi ka, iaitu adraka. Kemudian kita pergi kepada kalimah yang keempat, mim baris di atas bertemu dengan alif, baca dengan mat asli. Sepatutnya tidak, tetapi dia bertemu dengan alif lam kamariyah, maka kita baca dengan izhar kamari. Bunyinya mal, iaitu mim tadi kita matikan dengan huruf lam, mal. Kita tak baca mat asli sebab dia bertemu dengan kalau tak ada ini baru kita anggap dia sebagai mat asli, kalau tak ada kalimah berikutnya. Baik, maknanya kita baca mal, kemudian ha baris hadapan hu, ta baris di atas huruf istilah ta, kemudian mim baris di atas ma, kemudian ta marbutah. Di sini bila kita wakaf, makna kita baca dia ma, iaitu ma. Malhutamah. Melainkan kita sambung malhutamatu narul, baru narullah. Baik, baru kita guna huruf ta. Itu fungsi ta marbutah. Jadi kita baca ayat yang ke-5 ini, wa ma adraka mal hutamah. Dan kita pergi kepada ayat yang ke-6, iaitu bermula dengan huruf nun baris di atas bunyi na, tetapi bertemu dengan alif, kita baca dengan mat asli, iaitu 2 harakah na. Kemudian ra baris di hadapan ru, baca dengan tebal naru, tapi kita tak baca ru. Terus bertemu dengan nama Allah di sini jalallah, maka kita baca dengan tebal. Lam dibaca dengan tebal, bunyi narullah, itu 2 harakah lam itu yang tebal tu. Kemudian baris bawah ha hi, jadi narullahi, tapi hi itu pun bertemu dengan alif lam qamariyah, dibaca dengan izhar kamari, bunyinya hil, narullahil. Kemudian di sini dah mati mim baris hadapan bertemu dengan waw pula, maknanya kita baca dengan mat asli mu. Qaf baris di atas bunyi qa, dal baris di atas bunyi da, ta marbutah kita wakaf di sini, maka bunyinya bunyi ha, iaitu al-muqadah. Al-muqadah. Baik, kita baca daripada mula. Narullahil muqadah. Dapat? Laju balik kita baca dengan lancar. Narullahil muqadah. Muqadah, 2 harakah sini. Baik. Sini pun 2 harakah lam tebal dan dimatikan ta ni sebagai ha. Tidak dibaca ta marbutah, tetapi dibaca huruf ha bila kita
wakaf. Dan kita sambung pada sebelum tu kita baca semua dulu sebelah sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Baik, sambungnya iaitu muka yang berikutnya. Perhatikan ayat yang iaitu ayat yang ke-7 bermula dengan allati, ya. Bila bermula ayat itu dengan alif lam, kita dah tahu, kita baca baris atas bunyinya tapi dia bertasydid dengan huruf lam, baca dengan idgham syamsi, diidghamkan alif baris di atas dengan huruf lam al, ya. Kemudian lam baris di atas bunyi la, alla, kemudian ta bertemu dengan ya, ta baris bawah, kemudian baca dengan mat asli dua harakah. Saya tak tahu dah dua harakah, dah faham mat asli hukumnya dua harakah. Allati, mula-mula kita tak payah tulis harakah. Jadi mat asli berapa harakah? Dua harakah, semua dah ingat dah. Baik, allati, kemudian ta baris di atas bunyi ta, tetapi dia bertemu dengan ditasydidkan dengan huruf ta, ya. Jadi huruf isti'la, jadi bunyinya ta tali'u, ta baris di atas, ta. Kemudian lam baris di bawah li, kemudian ain baris di hadapan u, jadi bunyinya tali'u, tali'u. Lahan saya sebutkan supaya dapat bunyinya. Senangnya kita setiap bunyi suku kata yang pertama apa bunyinya? Ta. Kemudian ta, kemudian suku kata ketiga li, kemudian suku kata keempat u. Ta li'u. Baik, kemudian kalimah yang keempat iaitu ain baris di atas bunyi a, kemudian lam baris di atas bunyi la, tetapi ada bertemu dengan alif lam qamariyah, maka kita baca dengan iza kamari, alal, alal, mati dengan lam ni mati dengan lam. Kemudian di sini tadi ain dia tidak ada ubah makna, tapi dia adalah dipanggil huruf yang bertemu ini mutamassil lain. Kemudian kita pergi kepada hamzah baris di atas bunyi a, kemudian fa dimati dengan fa, af bunyi angin, af iaitu makhraj bibir fa ni, ya, af. Kemudian hamzah baris di bawah bunyi i, bawah halqum, pangkal halqum, iaitu mendadu bunyinya i. Kemudian dal baris di atas bunyinya da. Kemudian di sini ta marbutan, bila kita wakaf bunyinya ha, dah. Jadi kita baca pelan-pelan. Allati tattali'u 'alal afidah. Kita baca laju sikit, speed biasa. Allati tattali'u 'alal afidah. Itu cara membacanya. Dan kita pergi kepada ayat yang ke-7, iaitu in, bermula dengan baris bawah, hamzah baris bawah bunyi in, kemudian ditasydid dengan nun, maka kita wajib menggunakannya dengan dua harakah. In, nun bertasydid. In, yang bunyi itu in yang kena digunakan. Kemudian nun baris di atas na tak didengungkan. Yang na baca satu harakah saja. Kemudian ha, alif, jadi ha baris di atas bertemu dengan alif, baca dengan mat asli ha, innaha. In dengan ha ni sama panjangnya, iaitu gunah dua harakah, mat asli dua harakah. Innaha. Kemudian kita bertemu dengan kalimah alaihim, ain baris di atas a, lam dan baris di atas la dimati dengan ya. Oleh kerana sebelum ya baris di atas, maka kita baca dengan lembut, iaitu dengan lin, alai, alai, dan ha baris di bawah ha, dengan mim dimatikan sukun, bunyinya hi, him, gelak tu. Tetapi
Him ini, mim ini mati bertemu dengan mim, bertasydid dengan mim. Mim mati bertemu dengan mim, apa hukumnya? Dibaca dengan idgham mutamasilain, hukum mim mati bertemu dengan mim. Mim sukun bertemu dengan mim, baca dengan idgham mutamasilain. Kenapa dipanggil mutamasilain? Dia sama mahraj, sama huruf, jadi itu dipanggil, dan baca dia dua harakah. Macam mana bacanya? Alaihim mu, mim baris depan bunyinya mu, tetapi dimati dengan hamzah mu. Ini adalah hamzah ni yang mati bunyinya, iaitu dia panggil mutaba'adin. Mutaba'adin iaitu hamzah yang mati, tapi dia tak ada berbeza bunyinya, iaitu bunyinya mati daripada sebab apa dipanggil mutaba'adin, iaitu sebab daripada mahraj bibir pergi kepada mahraj pangkal halqum. Itu sebab dipanggil mutaba'adin, iaitu kerana mahraj yang jauh daripada hujung mulut balik ke pangkal halqum. Itu sebab tu. Jadi mim dengan hamzah memang jauh dia punya mahraj. Baik. Kemudian mu, kemudian sad baris di atas bunyi sa, dal baris di atas bunyi da, dan sama juga ta merbutah. Apabila kita wakaf di sini kita matikan dengan da. Jadi mu sada, sad tebal Jadi baca mu sada, kita baca innaha alaihim mu'sada. Dan kalimah yang terakhir, ayat yang terakhir, ayat yang ke-9, iaitu bermula dengan huruf fa baris di atas, di baris di bawah bunyi fi, kemudian bertemu dengan ya, baca dengan mad asli dua harakah fi, kemudian ain baris di atas a, mim baris di atas bunyi ma, dal baris di bawah bunyi din, tetapi dia bertemu dengan huruf mim, maka hendaklah tanwin bertemu dengan mim dibaca dengan idgham ma'al gunah ataupun idgham bi gunah, didengungkan dengan dua harakah bunyinya amadim. Baik, mim baris depan mu, mim baris di atas ma, pun sama juga. Ini mutamasilain, mim bertemu dengan mim, kemudian mim ni ditasydid dengan huruf dal, bunyinya mad, mumad. Kemudian dal baris di atas da, kemudian dal pun baris di atas, iaitu dal sama juga, dal bertemu dal, iaitu al-mutamasilain. Kemudian kita mati dengan ta marbutah, iaitu kita mati dengan ha, kerana kita wakaf. Jadi bunyinya mumaddadah. Kemudian ada tanda mim di sini menunjukkan dia akan bertemu dengan huruf ba, iaitu huruf apa? Huruf bismillah surah yang berikutnya. Kerana itu tanwin itu ditulis dengan huruf tanda mim untuk dibaca dengan ikhlas. Ingat tu kan? Ini saya terangkan sebab kita wakaf di sini saja. Jadi kita tidak risau tentang bunyi ini sebab kita ta marbutah itu kita telah sukunkan dengan ha, itu bunyinya dah. Baik, kita baca fi amadim mumaddadah. Kalau bacaan speed biasa, fi amadim mumaddadah. Baik, kita baca daripada mula, iaitu allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sada fi amadim mumaddada. Sadaqallahul azim. Jadi itulah saja cara kita membaca surah Al-Humazah. Dan sekiranya terdapat kekeliruan ataupun kurang faham, bolehlah beritahu dalam komen, dan saya akan memberitahu apa-apa mungkin saya juga melakukan kesilapan, ataupun sahabat-sahabat dan teman-teman semua tak faham, bolehlah memberitahu dalam ruang komen, dan saya akan menjawabnya insya-Allah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.